Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah ala nikmatillah. Apa khabar kepada semua anak murid kelas 6 lo? Diharap pada pagi ini hari yang penuh dengan berkat. Hari apa ini? Hari Jumaat. Hari Jumaat ni dipanggil Sayyidul Ayyam. Ya, Sayyidul Ayyam. Bukan ayam. Bukan ayam kita makan tu. Ayyam. Maksud dia ialah penghulu segala hari. Penghulu segala hari iaitu hari Jumaat memang penuh dengan keberkatan. Berkat ni apa? Aziyadatul khair, iaitu kebaikan yang banyak melimpah ruah. Pada pagi ini Ustaz mendoakan kepada semua murid kelas 6 lo dalam keadaan sihat walafiat. Alhamdulillah pagi tadi bangun sembahyang subuh ya. Berkat sembahyang subuh. Dapat sembahyang subuh. Kemudian rasanya dah bersarapan semua sekali. Mungkin ada lagi yang belum sarapan, selepas ini tak apalah tu. Dan tibalah masa untuk kita belajar. Belajar pula pada hari Jumaat yang penuh dengan keberkatan ni, hari Jumaat yang besar pahala dia. Okey. Kita masuk dalam mata pelajaran pendidikan Islam tahun 6. Pejang celik tak sedar. Kau ini dah masuk tahun 6 dah ya. Hari tu baru jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, jam 5. Tambah pula dengan COVID sekarang ni. Masa lagi singkat. Ini dah masuk ke tahun 6. Dah tahun 6 dah dewasa semua murid. Murid-murid kelas 6 melo ya. Okey, tak apa. Kita belajar pendidikan Islam tahun 6. Okey, ini ialah yang kita lihat dalam paparan ni ialah keratan daripada buku teks. Baru ni kita dah ambil buku teks kan. Bolehlah. Kalau siapa nak ambil buku teks, bolehlah ambil buku teks. Ataupun kalau tak nak ambil buku teks, boleh tonton saja video ni. Ustaz dah tangkap, Ustaz dah snap gambar daripada keratan buku teks lah. Pendidikan Islam tahun 6. Okey. Selamat belajar dan selamat bertemu. Tahun ini kamu akan belajar dengan Ustaz lah, Ustaz Sarifuddin. Tahun lepas Ustaz tak kesempatan untuk mengajar kamu, dan pada tahun ini bertemu. Okey, kita tengok ya. Apa yang kita nak belajar pada pagi ini? Kita tengok. Okey. Tajuk dia ialah pelajaran yang ketujuh ya. Iaitu akidah, iaitu sifat-sifat Allah. Sifat-sifat Allah ni, Asmaul Husna tu ada 99. Yang kita nak belajar sini, Ustaz besarkan sikit. Tengok sikit, besar sikit. Ni dia. Apa tu? Sin, Mim, Ain. Apa maksud dia? Semak, semak, samak. Apa dia? Tak berbaris ya. Okey, maksud dia ialah kita nak belajar sifat Allah sama. Apa dia? Sama. Okey, sama ni apa katnya sama ni? Belum ni kita pernah dengar tak apa dia sama? Pernah Ustaz. Ada mungkin tak pernah Ustaz. Yang kita biasa dengar sama lain. Yang kita pernah dengar sama kalau kita kena najis mughallazah kan? Anjing babi kena sama. Tapi ni bukan tajuk sama tu. Ini sama lain. Ini sama lain ya. Okey, tak apa. Kita belajar. Kita tengok, perhatikan dan fikirkan. Tengok ni pun dalam keratan buku teks. Tengok. Seorang pelajar duduk di pentian bas. Pelajar wanita ya. Cantik pelajar wanita ni. Salihah. Subhanallah, subhanallah. Sambil-sambil dia menunggu bas, dia berzikir kepada Allah Ta'ala. Subhanallah, subhanallah. Kita pun bagi pelajar kena gitulah. Sambil-sambil kita duduk bersendirian, tak ada apa buat, zikir. Bukan menyanyi ya. Kita ni kadang banyak menyanyi daripada berzikir, baca Quran. Yang kedua, kita tengok kedua. Mari kita baca surah Baqarah bersama-sama. Dia ngajak orang mengaji. Baca surah Baqarah. Yang ni berdoa. Ya Allah, ampunkan segala dosa-dosaku ya Allah. Kita kena berdoa. Ya, kita kena berdoa kepada Allah Ta'ala. Lepas sembahyang tu berdoa. Bukan beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Pong, hilang dah tak mana hala.
Tak jumpa. Doa. Sebab kita banyak ajak nak berjaya. Nak jadi kaya. Nak jadi anak soleh. Ni. Jangan kawan dengan dia. La ilaha illallah. Janganlah kita bersikap begini ya. Dia berdua tu maknanya dia bersikap dengan kawan dia. Tak payahlah kawan dengan dia tu. Tak benda-benda dia tu. Kan? Macam ni, macam tu, macam ni. Boleh ke sikap begitu? Tak boleh ya. Okey. Kita tengok buku surat seterusnya. Okey. Ini tak masuk lagi. Apa dia maksud samak ni? Ini hanya baru dalam buku teks ya. Okey, tengok. Yang pertama. Fahami dan amalkan. 1. Ibu, saya rasa gemetar untuk menghadapi pertandingan robotik esok hari. Dia khabar ke mak dia. Khabar ibu dia. Mak, saya ni ketar mak. Esok ada pertandingan robotik. Saya berdebar je. Apa mak dia jawab? Tengok sebelah dia. InsyaAllah, Ammar boleh buat yang terbaik. Pastikan Ammar membaca doa sebelum pertandingan itu nanti. Mak dia khabar. Ammar khabar, mak, bentar mak. Nak pertandingan robotik. Mak dia khabar. Mak dia khabar. Baca doa sebelum pertandingan nanti. Lalu ditanya oleh Ammar tu. Doa apa ibu? Mak baca doa mana mak? Doa makan ke? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina azabannar. Doa tu ke mak? Bukan. Itu doa makan ya. Bacalah doa penenang hati. Sebab kita bila nak pertandingan bila kita rasa gemetar, tak kiralah bila apa-apa pun nak temu duga ke, nak pertandingan bola sepak ke, apa-apa saja kena baca doa penenang hati. Sayang, bacalah doa penenang hati sayang. Doa mohon dimudahkan urusan dan doa-doa yang lain. Doa boleh dibaca dengan kuat atau dalam hati. Dalam hati sahaja. Bukankah Allah mempunyai sifat sama? Mana baca doa? Tak kira doa apa yang kita tahu. Baca doa bahasa Melayu lah, kita orang Melayu. Nak baca bahasa Arab kan kadang kita tak tahu kan. Ya Allah, hamba-Mu ini ya Allah nak masuk pertandingan robotik. Ya Allah, pemudahkanlah ya Allah. Berilah kejayaan kepadaku. Mudah kan? Kita baca doa. Walaupun doa kita itu di dalam hati. Kadang-kadang kita tengok orang tu berdoa tapi tak dengar suara dia. Penyai. Rupanya dia baca doa dalam hati. Allah dengar ke ya? Kalau kita baca doa dalam hati. Tak apa. Kita tengok. Nanti Ustaz akan ulaskan. Sifat sama itu apa ibu? Okey. Ini baru kita terangkan tentang sifat sama yang kita nak belajar. Okey ni. Okey. Sikit. Okey. Ya, tengok yang bawah ni. Ni. Allah bersifat sama bermaksud Allah Maha mendengar. Oh, itu maksud sama rupanya ya. Sama ni maksud dia Allah Maha mendengar. Pendengar Allah dengan manusia ni sama tak? Sama. Berbeza. Tentulah berbeza ya. Okey. Tapi yang kita belajar ni sama ni bermaksud ingat ya, ingat dalam fikiran kita. Sama ni bermaksud Allah Maha mendengar. Allah Maha mendengar. Saya baca lagi. Allah Maha mendengar setiap sesuatu. Sama ada bunyi yang kuat atau yang sangat perlahan. Seperti bisikan hati manusia. Tetapi pendengaran Allah berbeza daripada pendengaran makhluknya. Kerana Allah tidak memerlukan deria pendengaran dan pendengaran Allah tidak terbatas. Maksud dia, sama ni maksud dia Allah Maha apa? Mendengar. Allah Maha mendengar. Setiap sesuatu. Sama ada bunyi itu bunyi yang kuat ataupun bunyi itu bunyi yang apa? Sangat perlahan. Contoh dia, Ustaz beri contoh. Semut. Semut ni, contoh dia semut. Semut dia berjalan. Kita boleh dengar tak? Semut ni
bercakap-cakap atau berbual sama-sama dia. Bercakap cerita macam-macam lah sama-sama dia. Boleh dengar? Tak dengar. Tapi Allah dengar. Allah dengar. Hati kita, contoh hati kita. Dalam hati kita. Kalau contoh kawan kita tu, dia bercakap dalam hati. Macam contoh dia berdoa tadi. Dia berdoa, dia senyap je. Kita tahu tak apa yang dibaca dalam hati dia apa? Tak tahu, manusia tak tahu kan? Tapi Allah tahu. Itu sebab itulah maksud dia ialah Allah Maha mendengar setiap sesuatu. Sama ada bunyi yang kuat ataupun bunyi yang sangat perlahan. Seperti bisikan hati manusia. Allah tahu. Itu kalau kita duduk di rumah, mak kita suruh kita sidai baju. Dipanggil contoh dia, Hafiz. Hafiz, tolong mak sidai baju. Kita ni tengah main game. Mobile Legend. Kita nak marah ke mak kita. Sebab kita ni tengah khusyuk main. Kita cakap hati kita, nyampah betul mak ni. Kau baru nak main game ni, Mobile Legend ni. Suruh pula buat suruh jemur baju. Adik tak suruh ke adik pula, tak suruh ke abang pula, tak suruh kakak pula. Hati kita merongok je. Mak kita tahu tak apa yang kita cakap? Hati kita tak tahu, tapi Allah Maha mendengar dan mendatangkan dosa pada kita. Ya. Kita tengok cerita Korea mak suruh panggil mak Fatimah, tolong basuh pinggan ni. Hati kita merongok. Mak ni, kau baru tengok cerita Korea ni. Bapak sedap kan cerita Korea ni. Tapi rongoklah hati. Mak dengar apa yang kita cakap, hati tak dengar. Tapi Allah dengar. Setiap perbuatan tu walaupun dalam hati kita boleh mendatangkan dosa dan juga boleh mendatangkan kepada, kalau dengan niat yang baik, yang tu kita nak pergi ke masjid sebagainya, dan mendatangkan pahala kepada kita. Fahamnya? Faham maksud dia sama ni adalah Allah Maha mendengar. Okey, selesai ya. Harap kamu murid-murid semua fahamlah tentang apa maksud sama. Okey, terusnya lagi kita tengok lagi ya. Okey. Dalil nakli, Allah bersifat sama. Dalil ni ada dua. Satu dalil nakli, satu lagi dalil akli. Dalil nakli, dalil ataupun dalil ataupun panggil hujah. Hujah ataupun dalil yang diambil daripada Al-Quran dan juga hadis. Manakala dalil akli iaitu dalil daripada akal. Okey. Kita tengok. Allah bersifat sama, Allah Maha mendengar ni. Apa dalil dia? Kalau orang tanya, Allah ni, kita nak beritahu kawan kita. Contoh kita balik rumah, mak kita tanya, belajar apa hari ni? Belajar Allah bersifat sama. Apa maksud sama? Allah Maha mendengar. Apa bukti Allah Maha mendengar? Itulah bagi nak bukti, itulah dalil nakli yang diambil daripada Quran. Apa dia dalil nakli dia? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wallahu sami'un alim. Ustaz ulang semula. Wallahu sami'un alim. Wallahu sami'un alim. Surah Al-Baqarah. Ayat 224. Apa maksud dia? Ingatlah Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa mengetahui. Itu dalil. Dalam Quran sebut, ingatlah Allah sentiasa mendengar lagi sentiasa mengetahui. Okey, itu dalil. Manakala dalil akli pula, dalil daripada akal kita, yang boleh kita fikirkan Allah ni Maha mendengar, iaitu Allah memiliki segala sifat kesempurnaan. Bawah ni ya. Itu besar sikit. Allah memiliki segala sifat kesempurnaan dan kemuliaan. Oleh itu mustahil bagi Allah bersifat kekurangan seperti tidak boleh mendengar. Mustahil. Maknanya akli itu, maknanya Allah ni memiliki segala sifat kesempurnaan, sempurna, dan juga kemuliaan. Oleh itu mustahil lah bagi Allah ni bersifat kekurangan, sifat lemah, sifat dengan kekurangan, berarti tidak boleh mendengar. Mustahil. Tapi pendengaran Allah ni berbeza dengan pendengaran manusia. Pendengaran Allah ni dia tidak menggunakan
alat. Tak menggunakan deria. Tak ada. Allah tak menggunakan. Contoh kita mendengar, manusia mendengar, guna apa? Telinga. Ya? Hidung, bukan hidung. Hidung bau. Telinga kita. Alat lah tu. Alat. Telinga kita untuk mendengar. Tapi Allah tidak menggunakan alat untuk mendengar. Sebab Allah Maha mendengar dan juga Allah mempunyai kelebihan yang sangat besar. Okey. Itu saja yang dapat kita belajar pada pagi ini. Harap awak semua faham ya. Kita nak belajar ni 3 je ni. 1, dari segi pengertiannya Allah Maha mendengar. Sama ni maksud Allah Maha mendengar. Mendengar sesuatu perkara yang bunyi yang kuat ataupun bunyi yang sangat perlahan pun Allah boleh dengar. Dan juga pendengaran Allah ni berbeza dengan pendengaran manusia. Dalil nakli dia dalam surah Al-Baqarah. Wallahu sami'un alim. Itu dalil dia. Dan manakala dalil akli dia Allah memiliki segala sifat kesempurnaan, mustahil bagi Allah itu bersifat dengan kekurangan, seperti tidak boleh mendengar. 3, satu pengertian, satu dalil nakli, dan yang ketiga dalil akli. Okey, dah mendengar penerangan daripada Ustaz tentang tajuk ini. Lepas ni Ustaz ada buat soalan kuis. Soalan kuis tu maknanya kamu jawab, ada 7 soalan, 1 betul, 1 markah. Dia ada soalan isi tempat kosong dan ada soalan pilihan jawapan. Soalan yang isi tempat kosong tu, kamu tulis jawapan, mesti tulis jawapan itu semuanya dalam huruf kecil. Jangan ada huruf kecil, ada huruf besar ataupun huruf besar semua. Mesti tulis semuanya dalam huruf kecil. Kadang-kadang kalau awak tulis tu jawapan dah betul. Contoh dia, jawapan dia mendengar. Contoh dia, mendengar. Awak kena tulis tu, maksud dia awak kena tulis tu semuanya dalam huruf kecil. Tapi kalau awak tulis ada M tu huruf besar, yang lain tu huruf kecil, nanti jawapan awak akan salah. Ni melibatkan sistem lah, sistem ya. Maknanya jawapan yang isi 4 tu mesti semuanya awak tulis jawapan tu dalam huruf kecil. Huruf kecil. Faham ya? Okey, selamat belajar. Ustaz mengucapkan good luck. Selamat berjaya dan juga selamat belajar. Dan selamat menjawab soalan kuis. Semoga awak mendapat markah yang penuh. Bila dah dapat markah nanti, tolong letakkan nama dan juga skor yang awak dapat dalam grup WhatsApp ya. Sekian saja yang dapat disampaikan pada pelajaran kita untuk mendekat Islam pada pagi ini. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.